Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Sabtu hujung minggu ini kita dapat lagi bersua setelah hampir seminggu lebih kita tidak berkesempatan atas beberapa kekangan. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan berkongsi sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai santapan jiwa, santapan rohani kita pada hari ini dan pada hari-hari yang mendatang insya-Allah. Jadi pada pagi ini saya memilih sepotong hadis berkaitan dengan malu dan juga iman. Malu dan iman itu berpasangan. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر أو كما قال. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu dan iman sentiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Sahih Jami' Saghir, hadis nombor 1603. Status hadis adalah hadis hasan. Daripada hadis ini, apa yang dapat kita ambil pengajaran ialah yang pertama, sifat malu dan iman itu dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala ianya berpasangan. Apabila ada iman, maka seseorang itu di dalam dirinya ada juga sifat malu. Orang yang ada sifat malu, maka iman akan lebih subur. Bila ada semakin bertambah malunya dia, maka imannya juga semakin subur. Begitu juga sebaliknya. Jadi iman dan juga sifat malu itu adalah berpasangan dan dia akan bergerak seiring. Yang kedua, jika hilang sifat malu, bermakna iman juga turut hilang pada diri seseorang. Apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita laksanakan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan merasa malu. Malu bila kita tidak melaksanakan perintah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu apabila kita terasa ingin melakukan maksiat. Itu dia sifat malu dan juga iman. Jadi malu dan iman ni dia berkait rapat. Yang ketiga, rasa malu adalah fitrah manusia. Setiap orang ada perasaan malu. Seorang kanak-kanak, apabila mereka melakukan sesuatu yang pada diri dia, contohnya apabila keluar bilik air tak berbaju, tak berseluar, contoh, ada orang lain, maka dia akan rasa malu. Jadi malu ini dia adalah fitrah semula jadi yang ada pada diri manusia, dan ia boleh
dibaja, disemai dan disuburkan. Tinggal lagi, adakah kita menyuburkan sifat malu itu dalam diri kita ataupun tidak. Jika kita suburkan sifat malu itu dalam diri kita, maka kita akan sentiasa mengawal tingkah laku, menjaga tata susila, menjaga adab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sentiasa mengawal, sentiasa memerhati tingkah laku, perilaku manusia. Yang keempat, sifat malu akan membentuk keimanan seseorang. Seseorang yang memiliki perasaan malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala akan menghasilkan perasaan muraqabah, iaitu sentiasa berada dalam keadaan dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan diri itu sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apabila kita berada di bersendirian, kita berada di khalayak ramai, kita merasa ada sesuatu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikan kita. Jadi kita mengawal segala perilaku kita. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas. Sama ada orang nampak, sama ada orang tak nampak. Kita meninggalkan maksiat dengan ikhlas kerana Allah Taala, sama ada orang nampak atau orang tak nampak. Jadi perasaan muraqabah, itu panggil muraqabah. Maksudnya berasa sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah martabat ihsan. Okey, yang kelima, lawan daripada sifat malu adalah tidak tahu malu. Lawan malu tak tahu malu lah. Ataupun dalam bahasa kita disebut, bahasa orang Melayu kita, muka tembok. Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong, antara peribahasa. Ia adalah perangai yang membawa pemiliknya melakukan keburukan dan tenggelam di dalam keburukan tersebut dan tidak malu melakukan maksiat secara terang-terangan. Apabila kita tidak membajai, tidak menyuburkan sifat malu kita, maka kita akan berasa selesa dengan maksiat yang kita lakukan. Kita akan berasa selesa apabila tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak betapa pentingnya sifat malu itu berada dalam diri manusia. Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kerana tidak melakukan ketaatan kepada Allah Taala. Malu kerana melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita berjaya menyuburkan sifat malu kita, maka insya-Allah kita akan menyuburkan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bergerak seiring. Malu yang terpandu, malu yang mengikut lunas-lunas agama. Jangan mengikut hawa nafsu. Kalau kita tengok orang yang biasa melakukan maksiat, maka perasaan malu itu telah hilang dalam diri dia apabila dia melakukan maksiat tersebut, sebab kebiasaannya melakukan maksiat. Sebaliknya, bila dia cuba melakukan ketaatan, kebaikan, tak pernah pergi surau, tak pernah pergi masjid contohnya, tiba-tiba nampak muka dia ke masjid, jadi itu adalah perkara baru ataupun perkara yang tak pernah dilakukan sebelum ini. Jadi perkara yang sepatutnya dia tidak malu, dia berasa malu.
Jadi perasaan malu itu kita sendiri yang perlu menguruskan. Jika kita biasa melakukan ketaatan, maka kita akan hilang malu untuk melakukan ketaatan. Tetapi kalau perkara kebaikan itu kita tak biasa buat, maka macam mana nak buat? Kita biasakan. Mula-mula memang rasa malu, tetapi apabila kita dah biasa, dah selalu buat, maka perasaan malu itu akan hilang. Sebaliknya, bila kita mula meninggalkan ketaatan pula, kita akan rasa malu. Jadi amat penting bagi kita menguruskan perasaan ini. Uruskan perasaan malu itu pada tempatnya, bukan kepada perkara yang bukan tempatnya. Jadi saya rasa untuk perkongsian pada hari ini cukup sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengambil iktibar, dapat mengambil pengajaran daripada pedoman petunjuk Nabi SAW, yang mana yang menjadi qudwah kita, menjadi ikutan kita, contoh kita. Mudah-mudahan kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan aman, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa terpandu dengan ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu saja. Segala yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.